Lepas, Polis Kelantan tahan lebih 900 individu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 913 individu berusia antara 14 hingga 70 tahun ditahan dalam optapis khas dilaksana Polis Kelantan. Menerusi operasi selama 10 hari bermula 1 Januari lalu, pelbagai jenis dadah dirampas. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, ini termasuk tangkapan 4 individu di Pasir Mas dan Tumpat bersama 2 pistol. Menurut beliau, dalam serbuan pertama di sebuah rumah di Rantau Panjang, seorang warga emas ditahan kerana memiliki sepucuk pistol bersama 10 butir peluru selain 80 biji pil yaba. Polis kemudiannya membuat serbuan susulan yang membawa kepada penangkapan anak lelaki suspek berusia 27 tahun. Serbuan ditumpat pula sepasang suami isteri diberkas bersama sepucuk pistol dan 31 butir peluru. Setakat ni kita melihat dari segi dadah sahaja, tetapi tidak mustahil ada perkara-perkara lain yang dibuat. Perampasan dadah tidak banyak. Saya percaya mungkin pistol ini boleh digunakan untuk hal lain. Mungkin dadah untuk penggunaan mereka dan sebagainya. Itu kita akan siasat. Tetapi apa yang pastinya ialah mereka yang memiliki senjata api ini tentulah orang yang penting dalam satu kumpulan. Kesemua suspek direman antara 2 hingga 7 hari. 2 ditahan kerana disyaki terlibat kes samun dan rogol pelajar kolej di Bukit Ampang View. Kejadian berlaku Selasa lepas. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, dalam kejadian pada 10:09 malam itu, penuntut terbabit bersama rakan lelakinya telah ditahan 2 penjawat awam lengkap beruniform. Kedua-dua suspek telah membawa mangsa dan rakannya ke tempat yang berasingan. Rakan lelaki mangsa dibawa ke bank sementara salah seorang suspek bertindak merogol mangsa. Kedua-dua suspek telah direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Datuk Hussein tegaskan polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai dan anggota yang terlibat dalam mana-mana kes jenayah atau salah laku dan siasatan kes ini akan dijalankan secara telus. 7 individu dipanggil beri keterangan berhubung insiden kebakaran 3 kenderaan milik ahli Parlimen Beruas di kediamannya di Taman Semarak Jaya Air Tawar. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan ketika ini pihaknya masih menunggu laporan tersebut. Setakat ini tiada tangkapan dibuat. Susulan insiden itu pihaknya juga akan mempertingkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar kawasan kejadian. Awal pagi semalam, polis menemui 1 botol disyaki mengandungi molotov koktail yang menyebabkan kebakaran sekaligus memusnahkan 3 kenderaan milik bekas speaker Perak itu. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan iaitu khianat dengan api. Pengganas Israel hari ini dakwa di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berikutan serangan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, Palestin. 17 orang hakim ICJ disertai oleh seorang hakim Palestin dan seorang hakim Israel mendengar hujah awal yang dibuat Afrika Selatan. Judicial organ of the United Nations. Selain mendakwa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, Afrika Selatan mahu mahkamah mengarahkan Israel menangguhkan kempen ketenteraannya di Gaza. 8 orang speaker mewakili Afrika Selatan menyampaikan hujahan yang berlangsung hampir 3 jam di ICJ di The Hague, Belanda. Pemfailan setebal 84 muka surat hujahan tersebut mengatakan Israel melanggar Konvensyen Genosid 1948 yang dibuat selepas Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Konvensyen Genosid 1948 dilaksanakan sebagai asas undang-undang antarabangsa yang menjadi komitmen untuk tidak lagi membenarkan kekejaman seperti yang dilakukan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Afrika Selatan berhujah bahawa terdapat seramai 15 pelapor khas PBB dan 21 anggota kumpulan senjata PBB turut memberi amaran terhadap apa yang berlaku di Gaza.
Rejim Israel dan Afrika Selatan adalah penandatangan Konvensyen Genosid PBB yang memberikan ICJ kuasa memutuskan pertikaian mengenai perjanjian itu. Perbicaraan awam hari kedua disambung esok. Tiga beradik dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Machang 4 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas membuat keputusan selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Muhammad Rizal serta dua adiknya Muhammad Zarudin dan Muhammad Azam Seman. Menerusi alasan penghakiman, Datuk Muhammad Abbas Zafri berkata keputusan itu dibuat berdasarkan beberapa faktor. Antaranya pihak pendakwaan gagal mengemukakan rakaman CCTV yang sangat penting bagi membolehkan mahkamah mengetahui perjalanan cerita kes berkenaan. Saksi utama yang juga adik ipar si mati juga telah membuat kenyataan bercanggah. Ketiga-tiga tertuduh dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh bersama seorang lagi yang masih bebas dan seorang telah meninggal dunia didakwa membunuh Kamsani Muhammad di sebuah stesen minyak Jalan Machang, Kuala Krai pada 27 Januari 2020. Pengasuh warga Indonesia mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kangar atas tuduhan menyembunyikan kelahiran bayinya bulan lalu. Mengikut pertuduhan, Yuni Widyasari didapati secara rahsia telah menyembunyikan kelahiran bayi yang dilahirkannya dalam bilik air sebuah rumah di Taman Mutiara pada 20 Disember lalu. Dia kemudian bertindak menggali tanah di belakang rumah jirannya sehari selepas itu pada 6.30 pagi sebelum menanam mayat anaknya. Mahkamah menetapkan tertuduh dikenakan jaminan RM8,000 dengan dua penjamin rakyat Malaysia. Tarikh sebutan semula kes pada 15 Februari. Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 6 Mac sebutan semula kes pekerja kedai aksesori telefon atas tuduhan membunuh majikannya minggu lalu. Magistrate Siti Nora Sharif menetapkan tarikh itu berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Yap Kok Ming, 54 tahun, didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Lee Siu Lian pada 4 Januari lalu. Perbuatan itu dilakukan di Taman Rasi Jaya, Menglembu, Ipoh. Seorang pengarah syarikat didakwa melakukan 17 pengubahan wang haram berjumlah RM164.5 juta. Suruhanjaya Sekuriti dalam kenyataan berkata tertuduh Chin Wailan Sofia Chin menerima hasil aktiviti itu menerusi akaun bank pribadinya dan beberapa akaun syarikat. Kesalahan tersebut didakwa berlaku antara 23 Disember 2020 dan 2 Oktober 2022 di Kuala Lumpur dan Selangor. Dalam pada itu, tertuduh telah didakwa di dua Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas 17 pertuduhan terbabit. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan itu. Sebutan semula kes 26 Februari depan. Perkembangan banjir. Setakat pukul 11 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor dan Pahang merekodkan penyusutan dan keseluruhan penduduk terjejas banjir yang masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurang kepada 5,802 orang. Laporan Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan 36 PPS masih beroperasi di Johor yang menempatkan 5,022 penduduk. Manakala di Pahang, 780 penduduk kini berlindung di 9 PPS. Dalam pada itu, di Johor lebih 1,000 penduduk terima bantuan bakul makanan yang diagih JBPM Negeri bersama sebuah
Kawasan di Sarawak hingga esok, manakala di Johor bermula Sabtu hingga Ahad. Menurut Met Malaysia, hujan berterusan dijangka melanda Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dan Mukah di Sarawak. Johor pula melibatkan kawasan Kluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Dalam kenyataan berasingan, Met Malaysia juga ramal cuaca signifikan dengan luruan angin timuran berlaku sehingga 16 Januari ini. Keadaan itu menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di Sarawak, Timur Sabah dan Selatan Semenanjung. Selain angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan dalam tempoh berkenaan, pada masa sama ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malam di negeri-negeri lain. Dalam perkara itu, orang ramai diminta peka dengan unjuran ramalan cuaca dikeluarkan Met Malaysia selain sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan bencana banjir. Ramalan itu mampu membantu rakyat melakukan persediaan awal. Rakyat seharusnya lebih responsif dan mengambil tahu dalam musim-musim seperti ini sumber yang paling otoritatif dalam membuat ramalan tentang keadaan cuaca ni Jabatan Meteorologi. Jadi unjuran itulah yang diguna pakai oleh pihak otoriti yang menguruskan pusat. Beliau ketika melawat penduduk terjejas banjir di PPS Dewan Kota Kecil Kota Tinggi turut memaklumkan 65 lokasi telah dikenal pasti sebagai kawasan hotspot banjir di daerah itu. Segera siapkan projek-projek tempatan banjir. Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah penyiapan projek tempatan banjir perlu diambil serius. Tempatan banjir yang mana telah pun dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seleloknya secara serius dan secara urgent untuk membina tempatan banjir di seluruh negeri Pahang. Baginda turut berkenan melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Semai Bakti Cidi 1 Pekan. Al-Sultan Abdullah turut menyampaikan sumbangan bantuan wang ihsan oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak RM10,000 dan Kerajaan Negeri RM5,000. Selain kurniaan peribadi baginda kepada wakil keluarga mangsa lemas Muhammad Adwa Haslan 31 tahun. Mangsa dipercayai terjatuh ke dalam parit di ladang kelapa sawit di Sungai Bebar Utara Pekan 8 Januari lalu. Sejurus selepas itu, Al-Sultan Abdullah turut berkenan meninjau lokasi mendapan jalan di Seksyen 102 Jalan Kuantan Segamat FT012. Sri Paduka Baginda meluangkan masa kira-kira 30 minit meninjau dan mendengar taklimat mengenai pemasangan jambatan beli dipersembah Pengarah Jabatan Kerja Raya Pahang, Datuk Insinyur T.S. Hafizah Zakaria. Turut berangkat Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah diiringi Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail. Mendapan berlaku pada Sabtu lalu mengakibatkan laluan tersebut ditutup kepada semua jenis kenderaan. Baik, ini pula mengenai peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq memaklumkan tiada calon yang terjejas meskipun ketika ini ada beberapa negeri terkesan banjir. Calon-calon SPM kita tidak terjejas, mereka masih boleh meneruskan peperiksaan dengan dibantu oleh semua agensi. Jadi kalau yang ada terputus jalan, yang tak boleh sampai ke pusat peperiksaan pun, agensi-agensi kerajaan telah membantu calon-calon ini untuk sampai ke pusat peperiksaan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal ditemui selepas mengadakan lawatan kerja di SMK Sri Nibong.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan simbolik penyampungan projek Sistem Rapid Transit RTS Link Malaysia-Singapura. Kedua-dua pemimpin itu menandatangani plat sebagai tanda komitmen kedua-dua negara terhadap pembinaan projek tersebut. Projek RTS Link kini sudah mencapai tahap kemajuan seperti dijadualkan iaitu 65% setakat 31 Disember lepas. Ia merupakan rangkaian kereta api ulang-alik sepanjang kira-kira 4 km dengan 2 stesen masing-masing di Bukit Cagar, Johor dan di Woodlands North, Singapura. RTS dianggar mampu membawa sehingga 10,000 penumpang setiap jam bagi kedua-dua arah dengan tempoh 5 minit antara kedua-dua stesen. Projek dijangka membuka lembaran baharu perhubungan dua hala antara kedua-dua negara di samping inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura yang sedang dibincangkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata penyempurnaan tanda tangan plat projek disemat di dua tiang utama RTS Link di tengah-tengah Selat Tebrau melambangkan semangat persahabatan dan kebersamaan kedua-dua negara. Ia pasti akan memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia-Singapura dan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kedua-dua negara. Sektor logistik dan pelabuhan di Malaysia adalah sangat baik. Mengambil contoh prestasi Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP, Perdana Menteri berkata PTP telah menunjukkan prestasi sangat baik dan merupakan antara 15 pelabuhan terbaik dunia. Sekarang ni memang dia di tingkat 15 ke atas, selain daripada Kelang yang selama 11 begitu, di mananya potensi Malaysia itu sangat baik. PTP juga menduduki tempat ke-6 pelabuhan paling cekap di dunia berdasarkan laporan Global Container Port Performance Index CPPI yang diluncurkan Bank Dunia tahun lalu. Baik, ini pula mengenai kebajikan pekerja. Perdana Menteri berkata majikan di negara ini perlu meningkatkan usaha menjaga aspek tersebut selari keuntungan diterima. Perdana Menteri berkata kerajaan komited menyokong usaha untuk tambah baik kemudahan kepada kaki tangan masing-masing. Bagaimana kedudukan mereka, bagaimana pelajaran dan pendidikan staf mereka, pekerja-pekerja mereka, bagaimana perumahan mereka, itu semua harus diberikan pertimbangan. Ini yang akan menjadikan Malaysia ini berbeza dari yang lain. Pacu pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak tinggal soal ihsan, soal kemanusiaan. Jadi perumahan mereka, kemudahan kehidupan mereka, keselesaan semua harus diberikan perhatian. Ini pula mengenai rasuah. Perdana Menteri menyatakan kerajaan menyerahkan sepenuhnya SPRM untuk menangkap jerung-jerung terpalit rasuah. Beliau menjelaskan siasatan Suruhanjaya itu lebih teliti dan pendakwaan dilakukan sekiranya ada bukti yang kukuh. Itu urusan SPRM, tapi saya tidak mahu orang anggap ini perkara kecil, baru, lama. Tak boleh. Orang kalau dia tak salah tak harus bimbang. Kerana siasatan itu akan teliti dan pendakwaan akan diberikan, dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Laluan kontra bagi kenderaan dari Malaysia ke Singapura di Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin Kompleks Sultan Abu Bakar akan dilaksana minggu depan. Sebelum kita dapat mengubah apa-apa sistem untuk membenarkan sistem laluan kontrak ini secara berkekalan, untuk jangka masa pendek, kita akan deploy satu kenderaan yang ada dilengkapi dengan kamera-kamera untuk diletakkan di laluan keluar selepas mereka clear immigration. Jadi dengan ini maka data setiap kenderaan yang keluar itu dapat kita capture. Ini sangat penting sebab masa mereka masuk kita dah capture dia punya data. Jadi keluar pun mesti ada data mereka yang dapat diambil ataupun diperolehi oleh pihak GPJ.
50 duta perpaduan dan 2 ikon perpaduan akan dilantik setiap tahun. Mereka berperanan menyebar luas pengetahuan, kefahaman dan penghayatan usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan semangat muhibah serta kebersamaan. Baru-baru ini kita telah pun menghantar 90 orang para graduan ke negeri Sarawak untuk mereka hidup bersama-sama dengan kumpulan etnik di kawasan luar bandar untuk memahami kehidupan, kebudayaan dan tingkah laku rakyat-rakyat kita di Sarawak. Kita akan adakan di Sabah juga dan di seluruh negara. Dan apabila mereka ini habis program ini, kita akan lantik mereka sebagai ambassador, duta. Duta ini dia mereka melintasi agama, budaya dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat agar tidak menyebar maklumat palsu yang boleh menggugat sensitiviti kaum, agama dan budaya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan berangkap ke program Forum Perdana Hal Ehwal Islam di Raja bertajuk Institusi Diraja Penyatuan Ummah di Istana Negara. Forum bertujuan meningkatkan dan menyuburkan kefahaman institusi diraja, simbol menyatukan ummah dalam kalangan komuniti yang berbeza di bawah frasa kesetiaan dan ketaatan secara bersama kepada raja dan negara. Program yang disiarkan secara langsung di TV1 itu menampilkan Ustaz Zakaria Othman daripada JAKIM sebagai moderator bersama 3 panel termasuk Timbalan Mufti Pahang Datuk Badli Shah Alauddin. 2 lagi panel Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Pengajian Islam UKM Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan pensyarah Akademi Pengajian Islam UM Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saudara Hamdan sendiri tidak mahu ditidurkan, tetapi doktor paksa. Ini sudah menjadi satu trend dan sebagaimana kita tahu ini adalah protokol mengurangkan penduduk dunia oleh WHO dan dijalankan oleh KKM. Kita suspek doktor-doktor yang menidurkan dapat komisen. Tular kononnya kematian seorang selebriti 5 Januari lalu berpunca daripada tindakan doktor yang merawatnya. Menerusi rakaman yang dimuat naik di media sosial, lelaki berkenaan mendakwa prosedur menidurkan pesakit dibuat secara paksa. Dakwanya, tindakan itu dibuat selari protokol Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang mahu populasi dunia dikurangkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia turut dinafikan Kementerian Kesihatan. Lazimnya prosedur menidurkan pesakit atau intubasi dibuat bagi mengelak pesakit menderita. Bagaimanapun sekiranya tidak setuju, waris boleh menolak cadangan untuk melakukan prosedur berkenaan dan yang pasti tiada sebarang komisen bakal diterima doktor jika pesakit yang dirawat meninggal dunia. Henti sebar maklumat tidak benar. Elak campur aduk kisah dongeng dengan fakta. Penyebaran fitnah dan berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau daki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Seramai 393 atlet termasuk atlet para berada di bawah program podium akan menerima caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bermula bulan ini. Bayaran elang bulanan atlet yang kini ditukar kepada gaji juga akan dinaikkan dengan minimum gaji asas sebanyak RM1,500 sebulan. Ia akan memberi impak keuangan sebanyak RM16 juta setahun kepada Majlis Sukan Negara MSN. Kita telah sampaikan hasrat tunaikan hasrat mereka, tetapi saya juga mahu mereka tunaikan hasrat rakyat Malaysia dan mereka nak pingat emas Sukan Olimpik.
Hana ketika ditemui selepas Majlis Amanat Menteri Belia dan Sukan 2024 di MSN. Tambah beliau, buat masa ini caruman KWSP tersebut tidak membabitkan atlet pelapis. Hana juga sudah meminta MSN mengadakan kajian semula allowance untuk skim jurulatih kebangsaan. Badminton terbuka Malaysia, bergu lelaki profesional negara Ong Yusin Teo Yi mencipta kejutan melangkah ke suku akhir. Ini selepas mereka menundukkan pasangan nombor 5 dunia dari Denmark, Kin Astrup Adria Charup Rasmussen dalam satu perlawanan yang cukup mendebarkan. Menerima sokongan padu peminat tanah air, gandingan di ranking ke-12 dunia itu bermula dengan langkah kanan apabila menang set pertama 21-10. Namun semuanya seakan tidak menjadi di set kedua apabila tewas 11-21 sekaligus perlawanan diheret ke set penentuan. Biarpun keletihan, namun kedua-dua bergu mempamerkan aksi yang menarik sebelum Yusin Yi mengesahkan kemenangan 24-22 dalam tempoh 61 minit. Yusin Yi menyifatkan ia sebagai satu permulaan yang positif dalam merealisasikan misi layak diri ke Olimpik Paris 2024. I think giving me a lot of confidence. Yeah, I think start from the match on Tuesday. After that, yeah, because I just came back with the injury. Yeah, I don't train seriously, I think. Yeah. Not seriously, and don't train so much. So much, yeah, okay. Yeah, so I'm happy with my result. Turut layak ke suku akhir bergu utama negara Erencha Sowoyek. Bergu keempat dunia itu tidak menghadapi masalah menumpaskan pasangan senegara Gozifi Nur Izzuddin dengan straight set 21-15, 21-16. Sementara itu, dua wakil bergu campuran negara terkandas di pusingan kedua. Gandingan Goh Sun Huat Siwon Lai ditunjukkan jalan keluar oleh pasangan Thailand dicapul Pava Ranukroh Sapsire Tarata Nachai dalam aksi straight set. Perlawanan yang berlangsung selama 40 minit itu menyaksikan pasangan Thailand berjaya mendominasi set pertama untuk menang 21-15. Bersambung set berikutnya, Sui Huat Siwon Lai dilihat cuba mematikan rentak lawan, namun kesilapan mudah menyaksikan mereka tumpas 12-21. It's very clear lah kita dua-dua pasangan punya corak permainan. It's just hari ini saya rasa dari segi speed kita tak dapat ikut lah. Especially when a rally starts lama, kita senang buat mistake sikit. And nampak dari set kedua tu saya starting to feel think a lot. Nak tukar taktikal, nak buat ini, nak buat itu. So starting of the match on the second game, saya agak starting mistake banyak lah sana. Nasib malang turut menimpa pasangan Cheng Tanji Toh Yi Wei. Turut selaku pilihan ke-8, mereka memulakan aksi seimbang apabila saling mengejar mata sebelum tewas 24-22. Namun memasuki set kedua, pasangan negara dilihat hilang fokus memudahkan Midori Kawasaito meraih kemenangan 21-12. They also a very good pair, so for them also maybe adjust a bit untuk for us. So I think overall they win the match, so they perform better than us. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.